Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kepada anda semua pada hari ini. Hari ini saya akan membuka peluang bagaimana kita boleh menjalankan perniagaan secara sambilan atau sepenuh masa sebagai perunding kesihatan holistik dan bioherbal Dr. Azimuth. Jadi peluang ini insya-Allah kalau anda buat secara sambilan boleh menjana ribuan ringgit, dan kalau anda buat ia secara full time boleh menjana pendapatan yang sangat lumayan yang akan saya terangkan secara terperinci pagi ini. Jadi bagaimana kita nak mula program ini? Kita kena faham bahawa kita perlu memberi nasihat kepada semua orang dari segi bagaimana mereka boleh menjana kesihatan yang menyeluruh, iaitu holistik, yang natural, yang semula jadi. Sebab kita perlu memberi keterangan ataupun dakwah ataupun informasi tentang bagaimana nak hidup secara sihat. Dan ini informasi ini bukanlah rocket science, bukanlah sesuatu yang high level dan sebagainya. Dia hanya basic. Sebab apa? Kita lihat. Ini daripada surat khabar. Kita dapati 73% pekerja Malaysia selalu mengalami penyakit yang kronik yang menyebabkan mereka selalu ambil MC, tak datang kerja, produktiviti menurun dan sebagainya. Sebab apa? Cara mereka hidup itu bukanlah secara yang sihat, dan cara pemakanan mereka juga bukan secara sihat. Jadi, bila anda menjadi seorang perunding kesihatan holistik bioherbal Dr. Azimuth, kita nak ajar dia secara mudah. Jadi, saya ajar you setengah jam aja ni. Ini sebagai fasa 1. Tetapi kalau anda nak belajar untuk tentang nutrisi dan sebagainya, kita ada banyak program-program tambahan supaya akhirnya anda boleh jadi seorang yang boleh membantu first diri anda. Kan? Macam mana untuk tentukan diri kita, anak kita sihat walafiat, keluarga kita, masyarakat di sekeliling kita, dan akhirnya seluruh Malaysia dan insya-Allah seluruh dunia. Jadi tips saya adalah amat mudah. Kita mula dengan lifestyle change dengan diet. Diet saya yang saya akan sarankan ialah bagaimana kita memperbetulkan diri kita dari segi diet GF-BOM. Jadi kita kena tahu apa itu GF-BOM. Dia mudah saja. GF-BOM itu merangkumi akronim. Jadi kita boleh lihat di sini GF-BOM. Jadi anda perlu dalam diet harian itu mempunyai GF-BOM. Contoh, G maksudnya ialah untuk green. G untuk apa? Green. Okey. F untuk apa? Fruits. All kind of fruits. Jadi kita kena ada buah-buahan. Kan buah-buahan tempatan tu banyak. Kita ada mangga, kita ada betik, kita ada pisang, kita ada jambu batu, jambu wai, you name it. Kita ada. B untuk yang B, G, F, BOM, B untuk BOM, B yang B ialah untuk beans. Beans, berries, beans ataupun seeds. Maknanya umpamanya kita makan tahu. Tahu tu apa? Kacang, soya. Kita makan umpamanya dal, kacang, dal. Kalau kita makan full, kacang, full. So itu protein daripada sumber, bukan daripada haiwan, sumber daripada kacang. So B is for beans and seeds. Seeds maknanya chia seed ke yang banyak omega 3, ataupun dari segi kacang-kacang seperti kacang tanah, walnut dan sebagainya. Itu semua banyak protein dan kebaikan. O untuk onions. O, B, G, F, BOM, B untuk onions. M untuk mushroom, B untuk berries, S untuk spices. Jadi G, F, BOM kita ingat aja dalam otak kepala apa? G, F, BOM. G untuk apa? F untuk apa? Fruits. So asas makanan kita ialah dua dulu. Apa dia? Green dengan fruits. Sebab Allah jadikan kita sebagai manusia, asasi kita, diet kita sejak zaman batu ialah sayur-sayuran dan buah-buahan. Maksudnya kita pergi mana-mana, kita ambil sayur-sayuran, ulam-ulaman, kita makan. Lepas tu kita nampak buah, kita panjat ambil buah, kan? Macam budak-budak kita kat kampung kan, apa yang kita buat? Pusing-pusing, itulah kerja kita kan? Sihat walafiat. Tak adalah asyik batuk ini semua. Kita sihat walafiat. So, G dengan F itu asas. Lepas tu dash, bombs. B untuk apa? Beans. O untuk onions. M untuk mushrooms, semua-semua kulat atau cendawan. B yang lagi satu ialah untuk berries, jenis-jenis antioksidan. Dan S untuk spices dan herbs. Okey? So kita ingat aja, dalam setiap makanan kita ada tak you mengikut cara macam ni, atau you makan ayam goreng aja hari-hari. Kalau itu maknanya
kita tidak dapat 3 nutrien esensi kita. Setiap makanan kita mesti ada 3 nutrien esensi, iaitu satu, kita perlu ada karbohidrat. Karbohidrat tu daripada apa? Karbohidrat daripada kentang, daripada keledek, daripada ubi, daripada nasi, daripada bijiran. Itu karbohidrat. Kita perlu juga ada protein. Protein ada 2 jenis. Protein daripada haiwan atau protein daripada tumbuh-tumbuhan. So, yang paling nyaman untuk kita ialah protein daripada tumbuh-tumbuhan. Sebab itu kalau kita nak bijak, kita selalu makan protein daripada tumbuh-tumbuhan. Umpamanya tahu, tempe, kacang dal, kacang full, kacang tanah, kita buat sambal kacang dan sebagainya. Jadi itu semua ada protein. Alright. So, kita perlu cari sumber protein yang lebih seimbang untuk diri kita, yang tidak banyak kolesterol yang merosakkan. Sebab biasa protein haiwan banyak kolesterol. Jadi bila kolesterol ini, dia akan menyebabkan kita punya kandungan fat kita tu meningkat dan menyebabkan masalah-masalah sakit jantung dan darah tinggi. Yang ketiga, kita perlu ada, selepas kita dah ada protein, kita dah ada karbohidrat, kita perlu ada essential oils. Oils sebenarnya dari segi asasi itu kita perlu ada omega 3. Sebab tanpa omega 3, otak kita tak boleh berfungsi. So, banyak budak-budak sekarang yang otak dia tak berfungsi sebab mungkin omega 3 tak ada. Sebab tak ada omega 3. Sebab itu kita kena bagikan anak-anak kita bagi tambahan. Umpamanya kita bagi dia omega 3 punya minyak ikan untuk dia makan supaya perkembangan otak dia bagus. Begitu juga orang dewasa. Jadi banyak orang yang ada Alzheimer disease, demensia, bila dah tua dan nyanyuk, didapati bahawa kandungan omega 3 dalam otak mereka itu rendah. So, bila diberi kandungan omega 3 secara megados, alhamdulillah kurang simptomnya. Yang ada pulih. So, banyak eksperimen-eksperimen seperti itu. Jadi, daripada makanan, kita boleh menjadikan sesuatu ramuan untuk kesihatan holistik. Apa maksud holistik? Menyeluruh ataupun total health. So, kita perlu hari-hari makanan kita pilih. Umpamanya kalau kita ambil green. Green maknanya bukan hijau aja. Green vegetable tu maknanya semua jenis vegetable. Jangan satu jenis saja. Umpamanya contoh, you nak makan hari-hari makan kailan aja. Tak boleh lah. Kailan ada, carrot ada, timun ada. Jadi semua jenis color yang ada, kita pergi ke pasar, kita lihat. Semua jenis. Jadi kita mesti ada, kalau kita buat sup tu, taruhlah 3-4 jenis. Carrot masukkan sikit, capsicum masukkan sikit, kita masukkan sayur hijau seperti pak choy ke, ataupun lepas tu masukkan sikit umpamanya kobis, ataupun cauliflower, ataupun asparagus. Macam-macam kita boleh pakai kreativiti kita. Green itu very important. So hari-hari sama ada stir fry ataupun sup. Stir fry atau sup. Dan ada green yang kita boleh makan fresh. Itu lagi bagus. Selalu ada salad. Salad kita kan, kita banyak sekarang. Banyak jenis salad. Dan kalau zaman dulu kita makan banyak ulam-ulam. Kita ambil ulam-ulam, taruh kat situ. Lepas tu kita potong timun. Slice timun. Carrot, sengkuang, tahu, tempe. Lepas tu kita tuang sambal kacang. Wow. Satu pinggan tu. Kalau kecil tu macam mak saya selalu sediakan itu. Alhamdulillah. Murah. Tak masak apa-apa, potong aja, tuang aja, dah jadi satu makanan yang sangat nutritious, very nutritious. Semua GF bomb tu dah ada kat situ. Kalau kita nak tambah lagi, kita boleh tambah lah. Jadi, so green, dah faham. Yang kedua, fruits. Fruits kita boleh pilih. Kalau kita ada kencing manis, kita pilih fruits yang ada glycemic index, GI index dia rendah. Umpamanya, kalau kita ada kencing manis, kita ambil buah-buahan yang jenis GI rendah. Umpamanya, kita ambil pear atau apple. Dia banyak fiber, kurang gula. Gula dalam buah-buahan ialah fructose. So, kita kurang gula. Jadi, kita ambil buah-buahan seperti apple, pear, jambu batu terutama. Dia sangat rendah dari segi gula. Atau jambu air. Jadi kita pilih jenis-jenis buah-buahan macam tu, tetapi kita boleh ambil juga umpamanya betik ke pisang, di GI-nya tinggi sikit lah. Antara buah-buahan, pisang lebih tinggi GI-nya. Jadi kalau ada kencing manis, kita kurangkan ambil pisang, tapi lebih kepada buah-buahan yang kurang GI-nya. Jadi kalau nak tahu tentang detail GI index tu,
saya ada buku langsing, you buka kat situ belakang ada semua jenis makanan apa GI index dia. Jadi you pilih mana buah-buahan. Terutama kalau you ada kencing manis type 2. So you makan buah-buahan tetapi buah-buahan yang kurang fructose. Kurang maknanya gula. Sebab fructose di-convert jadi glukos, glukos jadi gula dalam badan kita. Alright. So fruits. Yang ketiga, beans. GF beans, jadi makanan kita harian mesti ada beans. Sedikit sebanyak pun mesti ada lah. Tahu ke, tempe ke, dal ke, kacang full ke dan sebagainya. Jadi kita, makanan kita berasaskan itu. Dan di sini you nampak, ada tak nasi? Ada tak? Ada, tetapi grains lah. Grains maknanya nasi, itu grain, jenis-jenis grain. Tetapi sikit. Makanan kita kena kurangkan sebab kita ambil terlalu banyak karbohidrat daripada mana? Daripada grain dan processed food. Semua makanan kita berasaskan karbohidrat sebab karbohidrat dia macam dadah. The more you eat, the more you addicted to it. Sebab itu kita kalau makan nasi, kena satu pinggan besar tak cukup, kena pinggan kedua tak cukup, pinggan ketiga. Sebab dia ada mengeluarkan neurotransmitter serotonin. Bila you makan, wah syuk. Kan kita makan biryani kan? Satu pinggan cukup tak? Tak cukup kan? Sebab apa bila kita makan biryani? Wow, jadi dia akan signal ke otak kita, ini sedap ni. Jadi kita makan dan makan dan makan. Jadi manusia moden di seluruh dunia, terutama di Malaysia, semuanya sudah obese. Kalau kita cakap gemuk nanti dia marah. Obese lah. Sebab apa? Makanan karbohidrat dan gula. Sebab 4 jahanam yang kita hadapi sekarang untuk rakyat Malaysia ialah 40% orang Cina cakap say, mati. You ingat dalam tangan you, angkat tangan you macam ni. 40% daripada rakyat Malaysia menjangkau 40 tahun sudah ada 4 jenis penyakit, iaitu kencing manis, darah tinggi, sakit jantung dan kanser. Disebabkan oleh 4 jahanam. 4 jahanam ialah satu, makanan yang berasaskan gula. Gula So apa saja minum, teh tarik 3 sudu gula. Buat kuih 10 sudu gula. Semua gula. Buat kari pun gula. Itu gila. That's a killer. Sebab gula adalah the killer. Yang kedua, kita banyak makanan-makanan berasaskan kepada karbohidrat, iaitu nasi, roti. Roti putih, dia kosong saja. Karbohidrat kosong. Dia cuma masuk makan terus jadi gula. Terus jadi, bila masuk, you gigit, you punya ileum ni akan keluarkan satu enzim amylase. Amylase masuk, dia akan tukar roti atau nasi itu kepada sugar, masuk dalam perut, jadi glukos masuk ke dalam darah kita. Immediate. So gula, maknanya bijiran atau karbohidrat sekarang over dah banyak. Yang ketiga ialah kita banyak makanan-makanan yang berasaskan kepada tepung, nasi, tepung putih. Maknanya kita banyak makan roti canai, roti putih, roti itu. Dan yang keempat, garam. 4 ini kalau you boleh kurangkan, insya-Allah secara automatik gula dalam darah akan turun. Sebab apa? Kalau kita lihat secara simple, kita lihat secara simple. Okey, ini kandungan gula dalam darah. Okey, ini time lah. Masa. Kalau kita ambil gula, kita makan umpamanya teh tarik 3 sudu gula kan, atau kita makan soft drinks 3 ke 5 sudu gula besar. Apa saja soft drink lah, jenama yang kita ada dalam pasaran ni semua gula. So bila kita punya kandungan gula umpamanya contoh biasa 4 ke 7 milimol per liter. Jadi kat sinilah, ini maknanya kesihatan kandungan gula yang stabil. Tetapi bila kita ambil umpamanya kita makan 1 can soft drink ataupun 1 gelas teh tarik, dia akan naik macam ni. So dia bila naik macam ni, dia akan jadi pada masa tu mungkin 20 milimol per liter. Jadi kandungan gula dalam darah ni meningkat macam ni. So bila dia meningkat, apa efeknya? Kita akan, organ-organ kita tak boleh absorb tu. So badan kita akan keluarkan insulin untuk fight back. Tapi insulin pun tak boleh lawan sebab dia terlalu
kerap dan terlalu cepat. Zaman dulu tak ada gula. Gula ni hanya wujud 100 tahun yang lalu. Dulu mana ada kita makan gula? Kita kalau nak makan gula pun dulu kita makan sama ada madu ataupun daripada gula Melaka ke gula daripada sumber asli, buah-buahan dan sebagainya. Kita tak ada gula. Tapi ini molekul ini yang menjahanamkan semua. So bila badan kita tak boleh absorb gula tu, dia akan tukar jadi satu insulin akan ada insulin resistant. Kita keluarkan banyak insulin, nak turunkan bawah pun tak boleh. Jadi dari situlah kita ada diabetic type 2. Okey. So nanti lepas berapa dalam masa 10 minit saja. 10 minit dia akan speak. So jenis hidup yang macam ini akan menyebabkan kita berpenyakit diabetic type 2. Akhirnya type 1 kena insulin resistant dan akhirnya kena buat macam-macam sebab you punya buah pinggang akan rosak. Mata akan jadi katarak, kelabur. Semua organ you akan fail. Orang yang ada elevated sugar dalam darah mereka. So bagaimana kita nak atasi? Kita kalau tak ambil gula, kita makan umpamanya sayur. Kita makan sayur lah contoh. Kita makan sayur, dia tak ada karbohidrat. Dia hanya ada fiber, mineral dan sedikit protein. So dia akan naik macam ni. Ini cantik. Ini hidup yang holistik. Hidup yang holistik. Maknanya kita makan benda-benda yang GF bomb tadi, dia tak naik macam tu. Tapi kalau kita makan, alright, gula, nasi, kita makan roti canai, kita makan air kok, air ni semua. Sentiasa elevated. Sebab itu budak-budak kita akan jadi obesity. Orang yang macam ini dia akan jadi obese. Dia obesity, dia akan jadi obese. Dia akan jadi gemuk. Sebab itu kalau kita lihat 70% daripada rakyat Malaysia sekarang sudah gemuk. Sebab dia makanan jenis macam ni, bukan makanan secara GF bomb. So kita kena balik kepada makanan GF. Okey, balik kepada tu. G apa? Green. F untuk? B untuk apa? Beans. O untuk? Onions. M untuk? B untuk? S untuk? Spices. That's it. So senang aja. Jadi bila you bagi mereka, jangan hari-hari terus buat macam tu. I makan nasi banyak. Terus boleh daripada sini ke sini macam mana? Ini kita makan banyak nasi. 2 pinggan nasi, 3 buah nasi. Boleh tak besok terus tak makan nasi? Tak boleh kan? Kita sudah ada orang kata ketagih nasi. Gula pun ketagih. Jadi antara drug yang paling menjahanamkan manusia ialah gula. Nasi, karbohidrat. Sebab dia beras dulu kita makan, dia ada dia punya B kompleks dia ada dia punya beras perang. So tukar kepada beras perang. Saya makan hanya beras perang saja. Saya tak makan beras putih. Beras putih tak ada mineral, tak ada nutrient. Kita kena ada beras perang. Okey. So bagaimana kita nak tukar dari sini ke sini? Ini satu proses evolusi. Evolusi maknanya sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Jadi macam saya tak makan nasi banyak. Satu hari saya makan hanya nasi setakat satu ini. Macam tu aja. Itu pun beras perang. Saya ambil tangan, itulah ada amount. Ataupun kalau sudu besar, 10 sudu. 10 sudu saja. Tapi dalam pinggan saya tu ada GF bomb. Jadi kita tak makan banyak. Okey. So begitu juga kita kurangkan apa ni? Processed food. Semua jenis processed food. Apa tu processed food? Fast food, junk food. Sebab kita tahulah, fast food, fast death. Makan cepat dimakan, cepat dimasak, cepat mematikan. Beritahu itu betul. Bukan saya cakap. Saya hari-hari pergi surau masjid saya tengok kawan saya pup. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 49 tahun. Pup sini. 38 tahun heart attack. Pup sini. Between 35 to 60 hari-hari. Jadi kita lihat di sini. Kalau kita balik kampung kita lihat makcik-makcik kita yang dulu makan apa?
Kalau sekali saya tengok makcik-makcik saya sampai 80 tahun lebih, 85, 90 tahun pun ada. Apa dia makan? Dia makan ulam-ulam, makan sayur. Lepas tu balik kat rumah, belakang tu dia ambil tu, pancing talapia kat kolam kecil dia, itu je dia makan. Ada tak dia makan burger? Ada tak dia makan benda-benda pizza? Tak ada. Benda-benda ni semua merosakkan. Sebab dia concentrated food, padat dengan fat, padat dengan karbohidrat. Dua makanan yang boleh menjadi ketagih ialah karbohidrat dan fat. Fat maknanya daripada butter, cheese. Ini semua fat. Banyak fatty acids. Jadi kita nak evolusikan ni, you kena buat berperingkat-peringkat. Jadi saya pun daripada sini ke sini, dulu saya ada banyak. Semua you name it lah. Saya tahu tapi tak amalkan. So bila dah nampak elevated, sebuah elevated, buatlah sikit. Jadi evolusi daripada sini makan masa 6 bulan. Sikit. So always tell them to take about 6 months. Jangan cakap hari ni besok terus buat, tak boleh. Dia sikit demi sedikit. Tapi makanan kita boleh ubah, modify lah. Alright. So kaedah dia macam mana dekat bawah kan? Kaedah GF-BOM untuk kesihatan sempurna. Alright, saya cakap ni panjang sikit tapi bila you explain pada dia, satu, amalkan pemakanan secara GF-BOM. Jadi you terangkan kepada makcik kita, pakcik kita, anak kita, saudara mara kita, karya masjid kita, ustaz-ustaz kita, terutama ustaz-ustaz kita, banyak yang meninggal muda. One by one. Sebab bila lepas saya duduk dengan dia orang kan kat masjid, kita duduk sama-sama kan nanti lepas kuliah isyak apa dia mak? Daging kambing. Hari-hari ada benda-benda macam tu. Sebab kita nak raikan ustaz kan, bagi dia daging kambing. Dia pergi sini daging kambing, besok sana daging kambing. Ustaz dah jadi macam ni. So this is the problem. So kita kena amalkan pemakanan cara GF-BOM dan kurang pemakanan. Ambil apa? Nampak yang sebutkan gula, garam, nasi dan tepung putih. Alright, semua jenis karbohidrat. Jadi semua jenis karbohidrat termasuk apa? Air-air dari protein dan processed food. Umpamanya mi segera, itulah killer. Hari ni nak mi apa? You nak apa? Mi tom yum. Cik buka paket je, dah. You nak apa? Mi mamak. You buka aja. Killer, it's a killer. And all processed food is a killer. So kita kena buang daripada pemakanan kita. Hapuskan daripada pemakanan kita. Duduk depan TV buka satu pack. Apa? Kerepek, keropok. Keropok lesung. All that carbohydrate. Sebab dia apa? Tepung kanji. Atau tepung kentang. Atau tepung nasi. Alright? So, kita kena kurangkan. Yang kedua, untuk kurangkan gula dalam darah, makan sikit-sikit dan kerap sepanjang hari. Jadi, kalau you ada kencing manis, type 2, you boleh buat eksperimen. Simple aja. Dia punya gula darah akan naik kan? So, bilang siapa dia? You makan umpamanya, you jangan makan apa-apa pagi. Ambil satu apple. Tengok, naik tak? Test, tak naik. Dia kat sini aja. Lepas tu kan dia akan naik. Tapi jangan macam apple banyak pun naik jugalah. You makan sikit-sikit dan kerap. So, you boleh atasi diabetic type 2 you dengan cara makan sikit tapi kerap. Sebab you makan sikit, dia hanya satu apple tu hanya 30 kalori saja. Satu can minuman segera 350 kalori. So 50 dengan 30 berapa kali? 7 kali ganda kan? So kalau 7 kali ganda sampai sini, you makan sini aja. Nah you makan macam tu, akhirnya insulin dalam badan you boleh hidup balik. Pankreas you boleh keluarkan insulin, terutama kalau you ada suplemen yang saya akan tunjuk. 7 suplemen daripada makanan Dr. Azimuth ini, 7 suplemen ini nanti saya akan terangkan. So dia makan sikit, dia tak payah pakai ubat, insya-Allah. Tapi diabetic type 2 janganlah sampai dah teruk, dah insulin resistant dan sebagainya, dan kena insulin dependent pun, type 1 dah. Tapi you boleh cuba. Yang type 1 pun boleh cuba. Itu satu cara. Yang ketiga, guna kaedah berpuasa untuk kurangkan pengambilan kalori setiap hari. Very easy. You tak percaya, suruh dia puasa. Bila dia puasa, apa jadi? Kandungan gula ni akan turun. Tapi yang jadi masalah dia, bila dia buka, dia lantak macam ni. Pun no point lah.
So, bila dia buka, dia kena makan sikit-sikit juga. Dan kurangkan kalori. Kalori maknanya daripada mana? Karbohidrat. Karbohidrat daripada mana? Gula, tepung, dan nasi. Atau processed food. So, otak kepala kita kena fikir macam tu lah. Alright. Yang ketiga, setiap hari beriadah sekurang-kurangnya 30 ke 60 minit. Hari-hari kena riadah. Ada mesin basikal kan? Taruh depan TV, tengoklah news, 30 minit kan news. Pada tengok atau tengok drama ke apa ke, tak kisahlah apa you tengok, you go on the machine. 30 minutes, very important. Every morning kena buat macam tu. Especially lepas breakfast. Sebab lepas breakfast akan naik kan? So bila you naik, you exercise, dia akan turun ke sini. Bila you makan, umpamanya pagi makan 2 roti canai, 1 teh tarik, 2 telur separuh masak, dia dah sampai sini lah, dah kau-kau dah. Tapi bila you exercise, dia akan turun ke sini. Taklah seperti sini, tetapi okey. Sini okey. About 12 millimol per liter. Dia punya gula dalam darah. So, dia okey. So, bila naik, you exercise, dia turun. So, cara mengatasi kandungan gula dalam darah secara natural, makan, exercise. Makan, exercise. Kalau you boleh macam tu, tak ada masalah lah. Umpamanya, you seorang petani. You ada kencing manis. You makan pagi, terus pergi kerja kat ladang ke, dekat dusun you. Sweat. Bila you sweat, apa jadi? You burn all the kalori. Bila you burn, dia dah balik ke sini lah. So, lepas tu jangan pula tengah hari makan terus tidur. Dia akan kekal kat sini. Makan, exercise. Dia naik, turun. Jadi dia akan ada satu paras yang sangat mudah untuk dikawal. Okey? Yang ketiga, yang keempat, yang kelima ni. Okey, selepas exercise kita boleh tambah makanan kita dengan protein. Tak semestinya GF-BOM ni ialah kita 100% jadi vegetarian. Ada tak? Di sini ada tak makanan haiwan? Daripada haiwan. Tak ada kan? Daging ada tak? Ayam ada tak? Kalau you betul-betul berpenyakit, ada kanser, kena buat secara 100% vegetarian. Kalau ada kanser, buang semua makanan daripada haiwan. Hanya makan sayur-sayuran. Sebab Rasulullah, dia makanan dia 90% adalah sayur-sayuran, dates, dan bijiran daripada tanah Arab. Fig, buah-buah tin, watini wa zaitun, buah zaitun. So itu semua makanan dia. Dan sekali-sekali saja, sebulan sekali atau 2 bulan sekali baru dia makan daging. Bukan hari, Rasulullah makan daging kambing. Dia makan 2 bulan sekali, kita hari-hari makan daging kambing, hari-hari makan ayam. So kita dah jadi bukan vegetarian, kita dah jadi orang-orang yang makan carnivorous. Kita makan daging aja, jenis-jenis. Sebab itu Allah jadikan gigi kita, tengok. Insisa ada 2 saja. Yang lain tu daripada set gigi kita adalah molas. Molas untuk grind sayur. So maknanya 10% saja kita boleh tambah makanan kita kalau dari segi semula jadi alami. Allah jadikan kita ada taring tak? Taring kalau untuk kita, umpamanya harimau, dia ada taring kan, dia makan daging, taring kita akan, insisa kita kecil, bukan sampai kat sini. So secara alamiah, secara fitrah, secara kejadian kita, Allah dah tentukan bahawa makanan kita bukanlah daripada haiwan. Lebih kepada sayuran, buah-buahan, bijiran. Okey, so kurangkan, kalau tidak ambil. Saya makan, maknanya telur. Tapi telur saya sihat. Telur saya ada GF-BOM. Macam mana saya buat telur? Telur, kita cari telur yang sihat sikit lah. Telur yang ada omega 3 umpamanya. Kita jangan beli telur murah. Beli yang telur yang ada omega 3 umpamanya, contoh. So, dalam telur saya akan buat telur yang kita campur. So, saya akan potong-potong. First, saya nak GF-BOM ni, saya nak apa? Green. Okey, saya masukkan mushroom. Ambilkan enoki mushroom kan? Mushroom maknanya kita punya cendawan kan? Yang enoki yang panjang-panjang tu potong sikit. Ambillah sejepit macam ni, potong. Saya masukkan halia, potong. Saya masukkan kunyit hidup atau kunyit powder, potong. Saya masukkan cili, saya masukkan tomato. Saya masukkan kalau ada sayur-sayur yang stir fry yang semalam kan tak habis, saya masukkan. Jadi telur 1 biji, bahan tu banyak, kacau. Kita kena chop lah, kacau je.
Jadi telur satu biji tu jadi besar macam ni. Dia penuh dengan sayuran. So, ada GF bomb-nya lah. Kat situ ada apa saja yang kita nak. Lepas tu, over slow fire, kita taruh minyak sikit. Minyak pun saya tak pakai minyak hydrogenated. Saya pakai minyak yang ada umpamanya carotenoid. Ada minyak yang merah, color merah tu kan. Minyak daripada sawit tapi carotenoid yang tak diproses. So, minyak secara minyak natural, pakai itu sikit. Taruh dalam non-stick pan. Low fire. Tunggu aja, pergi tengok TV, balik, lipat. Ambil 2 keping roti. Tapi roti pun saya tak makan roti putih. Kita makan roti multigrain. Ada 13 jenis grain. Gadi ni ada yang RM4, 30 sen ke berapa? Satu ban tu. Multigrain. So, dua slice saja. Jadi, kita punya carbohydrate intake is low. Alright? So, dengan itu, kita bila dah makan, exercise. So, go on the machine dengan news ke apa. Jadi, kita boleh gitu. Jadi, pagi tadi sebelum saya datang, ini hari kena kalang kabut 10 minit. Biasa 30 minit kan? Tapi 10 minit pun okey. At least you bring down. So, dengan cara macam ni, you boleh kawal kencing manis you secara semula jadi. Tetapi kalau dia dah elevated, kenalah ambil obat-obatan. Kita bukan cakap, oh tak payah pakai ubat doktor. Yes, you have to use. Sebab kalau tidak, kalau dia elevated all the time, one by one your organ will fail. First to fail is your kidney. Buah pinggang you. Sebab itu orang yang ada elevated sugar ni dia tak sedar. Akhirnya kidney kena pergi dialysis. Banyak. Beribu-ribu kes macam ni. Kalau tak mampu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak yang tak mampu sekarang. So, it's a simple thing. So, lepas kursus ini, ambil carta ini, tunjuk kepada makcik you, pakcik you semua. Dan dia boleh buat. Okey. So, selepas itu, apa dia pula cara secara holistik yang kita nak bagi mereka? Ini dia punya carta ni. Alright, apa dia cara holistik yang kita nak bagi dia? So, satu, kalau dia dah ada kencing manis, ini ikhtiar, remember. Kalau dia ambil ubat doktor, ambil lah. Kalau dia ambil apa-apa ubat yang doktor dah bagi, ambil. Tapi, dengan cara kita boleh kurangkan. Satu yang penting ialah kapsul pria kata. Kapsul tu makan aja. Lepas makan, you makan. 2 atau 3. Sebab dia phytoinsulin. Dia mengeluarkan insulin secara phyto. Maknanya daripada pria kata itu ada essential nutrient yang boleh meningkatkan pengeluaran insulin dalam badan kita. So, kita ada, alright, kapsul pria kata macam ni. Alright. Lepas itu, you ambil itu dan dia boleh gunakan. So, setiap kali makan, ambil 2 kapsul. Dan tengok, gula akan turun. Okey, so, tapi bilang sama dia, jangan ambil teh tarik. Sebab kat sini baru, tak jadilah. You balik kepada GF bomb dulu. Nasihatkan dia, barulah dia boleh kawal. Alright. Yang kedua, teh misai kucing. Kita ada teh misai kucing. Teh misai kucing ada 2 jenis. Teh misai kucing hempedu bumi. Kita ada 2 jenis. Alright, teh misai kucing hempedu bumi. Kita ada. Okey. So, kita ada teh misai kucing dan ada yang jenis ada hempedu bumi kepada yang mereka yang kronik. Kencing manis dia tinggi. Dengan endographis spinalata iaitu hempedu bumi, dia akan kurangkan. So, macam mana nak buat teh? Satu hari 1 uncang aja lah. Ambil 1 uncang, masak air 1 liter, tuang, lepas tu simpan dalam jug. Okey, lepas itu kita boleh maknanya kita boleh minum sikit. So, bawa termos ke apa ke office, minum. Sejuk atau panas tak kisah. Suam pun boleh. Jadi dalam sehari suntuk tu, itu jadi minuman kita. Tukar minuman teh tarik, tukar minuman cola-cola kepada minuman teh misai kucing. Sedap. Teh misai kucing kita memang sedap. Macam teh Cina. Macam chrysanthemum tea. Very nice. You drink, wow, sedap. Jadi bila dah rasa dah biasa kan, bila you minum, dia akan turun. So, kadang-kadang kita ke office kan, kawan bawa kek. Naik, kita makan teh misai kucing, dia turun. Jadi dia kawal. Okey. Yang ketiga, N-Sweet. N-Sweet ni lah. Sekarang ada offer, you boleh ambil N-Sweet satu botol ni boleh tahan sebulan. Kalau 3 dah 3 bulan punya. N-Sweet ni simple. Dia daripada sucralose, dia 0 kalori. So, dia gula ni, N-Sweet ni daripada tebu hitam,
kita hanya pakai satu titik untuk teh tarik kita. So teh tarik, kita pergi kat kedai mamak, tapi kalau teh sekarang, kalau dia punya gula tu dalam creamer dia kan. Kalau teh kosong boleh lah. Taruh aja, kita nak manis kan, pakai and sweet. Kalau teh tarik, kita boleh pakai susu. Susu biasa kan, susu fresh milk ataupun susu kotak kan. Taruh situ, lepas tu taruh and sweet, kacau. So kita kurangkan gula. Alright? Okay. So kita ada and sweet ni sangat penting. So kalau kita jalan-jalan nak minum apa-apa, masuk simpanan poket, kita tak itulah. Jadi kawan kita pergi, umpamanya kawan kita pergi kat makan dekat gerai atau kat restoran. Okey, dia jus. Jus apa? Jus carrot susu. Tapi dia masukkan gula. So ambil satu and sweet. Kawan kita dia ambil kopi ke, dia ambil dia punya tu pun masukkan satu titik. Because gula is a killer, I told you kan. Tiap satu kali teh tarik 3 sudu gula. Sudu besar. Tiap satu can minuman cola 5 sudu besar gula. So it's a killer. I'm telling you, it's a killer. You faham aja benda tu, you boleh tahu. Yang ketiga, ini krim gambir ni, ini untuk laki-laki, untuk prestasi, kekuatan laki-laki lah. Ini saya tak panjang cerita lah. Itu do it and then you feel it. Lagi senang cerita dia, kita tak payah cerita panjang lah. Lepas tu kita juga boleh ambil Therarama. Kita ada Therarama juga, dia juga dapat mengurangkan daripada penyakit-penyakit kronik kita sebagai ikhtiar kita. Alright. Kita ada Gluestacol kita. Gluestacol ada kat situ, kita boleh ambil Gluestacol. Alright. Kita ada Gluestacol kita. Alright. Kita ada jenis botol dan jenis kotak. Nanti saya tunjukkan. Lepas itu, orang yang berminat kopi pula, kita dah keluarkan kopi Rerama plus Peria Katak plus Peria Katak plus stevia. Ini typo error stevia. Ini GAC kita. Gluestacol kita. Kita ambil satu shaker, masukkan satu cup, satu scoop dia, kacau dan minum setiap pagi. Alright, GAC kita. Alright. Dan kita ada kopi-kopi kita. Kita ada untuk kopi D-Bags untuk anti-diabetik, dan kita ada juga kopi kopi Rerama plus Peria Katak dan stevia. Alright. So ini dia. Kopi Rerama dengan stevia. Stevia ni dia macam and sweet. Ini daripada pokok stevia. So kita kurangkan gula. The whole idea kita nak kurangkan gula supaya dia tak sampai tu, dekat sini saja. Okey. Dan yang lagi satu ialah madu suami dan madu isteri. Macam mana nak gunakan madu suami dan madu isteri ni? Kan madu suami dan madu isteri ni lebih kepada untuk kita nak meningkatkan kesihatan kita, terutama sebelum hubungan. Hubungan antara suami isteri. So cara dia, kita ambil satu sudu madu, kita buat telur separuh masak, lebih baik telur kampung lah, satu biji, kacau. Lepas tu minum 2 jam sebelum hubungan. So satu untuk suami, satu untuk isteri. Fair lah. Suami ada, isteri pun ada juga. Okay. Alright. Dan last kali, kopi Tenaga Plus. So ini produk yang kita, daripada banyak produk-produk kita, kita ada kopi-kopi kita yang kita bagi untuk, alright, anda boleh menjual secara package. So nak jual secara package macam mana? Kat sini kita ada dia punya package dia. Dan di sini ada harga jualan dia. So kita boleh jual 1 produk, 2 produk, 3 produk, 4 produk, bergantung dia minat apa. Dia minat kopi, kita boleh jual dia kopi kopi tenaga, kalau dia kurang tenaga, atau kopi D-Bags dengan stevia, ataupun kopi Peria Katak dengan stevia. So dia boleh pilih mana cita rasa dia, kita boleh jual kepada dia lah. Sebab ini minuman alternatif daripada yang ini kan, dia buat ke sini. Dia minuman yang berasaskan GF Bomb. Jadi kita ada contoh produk pertama, Peria Katak, kapsul Peria Katak. Saya dah terangkan, ambil tiap-tiap kali makan 2. Yang kedua, and sweet. Tiap-tiap kali minuman pakai and sweet. Yang ketiga, krim gambir dah terangkan. QBRE, yang saya lupa nak terangkan, QBRE itu adalah quantum bioresonance. Dia mempunyai 61 mineral. 61 mineral yang membantu untuk mengeluarkan insulin dan menstabilkan trace mineral. Badan kita sekarang, kita makan banyak artificial food.
Junk food, fast food semua tak ada mineral. Dia tak ada trace mineral. Umpamanya, kalau nak keluarkan insulin, insulin perlu ada potasium dan kromium. Molekul potasium mesti ada. So, kita pakai potasium di sini dan kromium, trace mineral di sini, barulah molekul insulin boleh keluarkan untuk kurangkan kandungan gula dalam darah. Pankreas kita kalau tidak, tak ada precursor. Dia tak ada bahan nak buat ramuan kan. Kita nak buat umpamanya tom yum, bahan tom yum, sos tom yum tak ada, boleh tak jadi tom yum? Tak jadi, dia jadi sup sayur je lah. Alright, so that's the same thing. QBRE ini penting. Kita tiap-tiap kali kita minum air kosong, jangan air bergula. Kita ambil satu titik sebab dia ada quantum energy secara crystalline untuk mengubah molekul air itu kepada pecahan yang mudah diabsorb dengan mineral, 61 jenis mineral. Kalau nak tahu, ambil brosur QBRE. Ini sangat penting. Apa saja hari-hari kena ada. So hari-hari kalau minum air, ambil satu titik. Satu tiup ni boleh tahan sampai 2-3 bulan. Bukan banyak, 1-2 titik aja. Cukup. Alright. Lepas itu saya dah terangkan tadi teh misai kucing. Lepas tu madu suami dan madu isteri. Kopi Rama, pria katak plus stevia. Lepas tu kopi tenaga plus kopi Rama, gula istokol. Dan ini dah cukup dah. Kita ada 10 produk. You boleh pilih contoh package 1. Dia ambil pria katak, kapsul dan ensuite. Maknanya RM69 dengan RM38. RM107. Ini harga retail. Nampak situ harga yang kita jual ni harga retail. Tetapi bila you jadi perunding, you akan dapat harga stokis. So harga stokis tu ada berbeza sikit lah. Kita ada umpamanya contoh harga stokis pria katak, alright, RM69. Kapsul pria katak harga stokis RM52, untung you RM17. So you bagi kepada pakcik you, setiap bulan dia hanya beli 2 barang aja. Dia tak mampu banyak kan? 2 barang ni aja dia gunakan hari-hari. So satu kali dia pakai, you dapat RM17. Lepas itu dia bawa ensuite RM38, untung you ialah RM10. Harga stokis RM28. Dia jual RM38, harga stokis RM28, you untung RM10. So kalau you ada 100 orang, untung you mana? 1,000 lebih. Lebih pada 1,000, 10,000 dah. Bayangkan untung you. So, yang penting ialah you boleh buat ini secara memberi nasihat. Sebab apa? Program kita ialah Tim Perunding Kesihatan Holistik dan Bioherbal Dr. Azimah. Jadi you chop, you punya chop tu, lepas tu masukkan. Kalau you nak lantik dia jadi stokis, you masukkan yang ini. Okey. So kita boleh buatlah secara yang kita buat. So kita ada wholesaler dan kita ada sistem-sistem lain yang kita akan buatlah. Alright. So daripada sini kita ada package 1, 2, 3 dan package ini hanya saranan sahaja. Pilihan ialah ikut kemampuan klien you. Kalau dia tak mampu apa-apa, dia nak ensuite saja pun boleh. Satu aja kan, dia tak mampu, dia nak cuba ensuite aja. Jadi kalau kandungan gula dia tinggi, dia turun. Okeylah. Ataupun dia pakai pria katak aja, dia tak mampu yang lain pun boleh. Tapi kalau dia nak kesihatan yang menyeluruh, kita selalu sarankan dia pria katak, ensuite dengan teh misai kucing. Tiga barang ni penting. Asas 3 barang penting. Lepas itu dia suka minum kopi. Tukar kopi kau kepada kopi pria katak stevia. Ataupun dia suka apa tu? Dia suka jenis-jenis kopi tenaga. Kita gunakan kopi tenaga. So dengan itu anda dapat menjalankan bisnes secara holistik dan satu niat kita insya-Allah selalu membantu orang untuk jadi sihat. Jangan kita nak fikir duit. Jangan fikir duit. Kita bantu dia. Kalaupun dia tak beli, kita bagi dia brosur ni. Tak apa. Kita bagi dia cek balik. Amalkan hidup secara GF-BOM. Terutama anak-anak dia. Sebab saya nampak banyak budak-budak sekarang semua obes. Jalan macam ni. Macam King Kong. Budak baru 7 tahun, 6 tahun. Hari-hari tanya apa? Ayam goreng. Kentucky ke apa tak tahulah. Kita cakap Kentucky ni kena su kan. Ayam goreng je lagi senang. Jadi dia makan benda tu. Rosak. Semua sistem endokrin dia semua akan hapus. I'm telling you, budak ni sebelum umur 20 tahun dah diabetik dah. Kalau diabetik, benda ni tak boleh naik tau. Remember, dia tak boleh ada sex normal. Especially budak lelaki, jangan very, very severe problem. So, kalau nanti jadi perunding, namanya orang ada masalah mati pucuk, itu cerita lain lah.
cara-cara yang kita boleh buat dan sebagainya. Jadi inilah asas yang saya nak bagi. Satu, sebagai kita menjalankan jihad, mengubah gaya hidup rakyat Malaysia secara mudah dengan kaedah GF bomb. Dan kita ubah makanan kita sedikit demi sedikit, daripada sini ke sini, evolusi 6 bulan, dan akhirnya you sihat walafiat, taklah gemuk, taklah obes, dan boleh pergi, boleh main bola. Ini main bola 5 minit. Macam mana? Naik tangga. Macam anjing termengah-mengah. So this is the problem. Jadi kita bantulah sahabat-sahabat kita, adik-adik kita, makcik-makcik kita dengan berjihad untuk mengubah kesihatan mereka. Sama dia beli atau tidak, itu story, different story. Tetapi selagi kita buat tu dengan niat luhur, kita buat dengan baik dan kita terangkan secara keterangan seperti yang terangkan, insya-Allah mereka akan terima pandangan kita, dan terutama bila dia dah kronik. You tengoklah pakcik-pakcik yang dah pencen-pencen ni semua nak penawar, nak cari penawar. Tanya aja nak penawar. Penawar, inilah penawar dia, simple aja. Sementara kita buat secara yang kita boleh. So insya-Allah dengan video pendek ini, you repeat banyak kali, masuk dalam otak kepala you dan buat kerja ini, dan insya-Allah anda boleh menjana pendapatan secara sambilan. Dan bagi mereka-mereka yang bervisi besar, akhirnya saya boleh bantu you buka pusat terapi Dr. Azimah, pusat kesihatan terapi Dr. Azimah. Ada mesin-mesin kita, ada dia punya fisioterapi mesin kita dan sebagainya untuk bantu golongan-golongan yang mempunyai masalah. Start small, think big. InsyaAllah, see you at the peak of success. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi